Okey, so hari ni kita nak tengok hubungan antara suhu planet dengan matahari. Okey, so secara teorinya planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih banyak haba. Okey, mana hak duduk dekat dengan matahari akan dapat haba yang banyak. Okey, walau bagaimanapun situasi sebenar adalah kompleks. Ada lagi yang masuk. Okey, so boleh rujuk buku teks muka surat 258. Okey, so yang ni ditunjuk jarak planet dari matahari dan suhu permukaan planet. Okey, kalau jarak utarit dengan matahari 57.9. Okey, jadi ni jarak dia. Okey, jadi suhu dia nampak. Walaupun dia dekat dengan matahari, tapi nampak tak dia punya suhu dia negatif 173, iaitu sangat sejuk. Betul? Okey, dan dia juga sangat panas. Okey, tapi bila mai dekat Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune, okey, semua dah negatif dah sebab dia makin jauh dah dengan matahari. Okey, bumi pun kita boleh pergi sampai negatif 89.2. Okey, hingga 56.7. Okey, paling panas lah ni. Okey. Seterusnya kita nak tengok bagi planet yang tiada atmosfera. Okey, kalau bumi ada atmosfera. Okey, atmosfera itulah yang akan orang kata menapis sinaran matahari. Okey, supaya kita tak rasa panas sangat. Okey, walaupun kita rasa macam panas lah ni kan, suhu sampai 34, 35 panas, tapi ada planet lagi panas disebabkan tiada atmosfera. Okey, contohnya kalau utarit, okey, dia sinaran matahari yang terus sampai ke permukaannya menyebabkan bahagian yang menghadap matahari sangat panas, iaitu melebihi suhu 427 darjah Celsius. Boleh dengar kan semua kan? Boleh tak? Okey, so utarit bila dia menghadap matahari, suhu dia boleh capai sampai 427 darjah Celsius. Okey, manakala bahagian yang gelap adalah sangat sejuk, iaitu suhu boleh menurun sehingga negatif 173. Okey, kalau kata ais pun, ais tu dia apa? Dia lebok kan, dia 0 darjah Celsius. Jadi kalau dia negatif pun, negatif 1 pun dah sejuk dah. Bayangkan negatif 173. Kita pi letak jari tu pun dah, jari kita cepat tak sampai 1 saat boleh beku dah. Okey. Okey, seterusnya bagi planet yang mempunyai atmosfera macam bumi, kalau tadi tak ada atmosfera. Okey, kalau kata yang ada atmosfera, okey, mempunyai awan yang memantulkan balik sinaran matahari ke angkasa lepas, tetapi atmosfera memerangkap sebagai haba disebabkan oleh kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau tu apa dia? Okey, disebabkan oleh gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida adalah gas rumah hijau. Jadi bumi ni ada atmosfera, dia pantulkan balik sinaran matahari ke angkasa lepas. Okey, lepas tu dia memerangkap sebahagian haba supaya kita tak rasa panas. Orang kata atmosfera ni macam penapis lah, penapis bagi kita. Okey. Okey, bagi planet yang mempunyai atmosfera macam Zuhrah, okey, dia ada awan yang tebal yang boleh memantulkan sinaran matahari ke angkasa lepas, tetapi lapisan atmosferanya kebanyakan terdiri daripada gas karbon dioksida. Okey, jadi Zuhrah ni pun dia ada atmosfera. Okey, tapi kebanyakannya terdiri daripada gas karbon dioksida. So dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. So banyak haba diperangkap sebab gas karbon dioksida ni dia adalah gas yang panas. Okey, macam kita bila kita hembus nafas, okey, kita akan rasa wap tu kan, wap panas. Okey, yang tu adalah gas karbon dioksida. Jadi bila gas karbon dioksida banyak, maka haba akan terperangkap. So dia boleh mencapai 462 darjah Celsius panas dia tu. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, seterusnya Marikh. Okey, dia ada atmosfera juga, tapi tekanan dia sangat rendah berbanding dengan bumi. Jadi dia akan beri sedikit perubahan pada suhu permukaan. So suhu dia boleh jadi negatif 143 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Dia tak panas sangat. Okey. Dan dia sangat sejuk. Okey, bagi planet gergasi macam Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune, okey, permukaan dia ditutupi oleh gas sebab dia dah jauh dah dengan
matahari. Jadi dia menerima sinaran matahari yang sedikit, maka suhu permukaan dia rendah. Maksudnya keempat-empat planet ni suhu dia rendah ataupun kita kata sangat sejuk. Okey, beda. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini. Okey, bila planet tu makin dekat dengan matahari, tak semestinya dia panas. Okey, yang menghadap matahari tu panas, yang tak menghadap matahari tu sangat sejuk. Okey. Okay, seterusnya hubungan antara ketepatan dengan tarikan graviti planet. Okey, yang ni jadual ni dia tunjuk jisim, diameter, ketepatan dan juga tarikan graviti. Okey, kalau kita tengok semua planet ni 88 planet. Yang 7 lagi tu kita bandingkan dengan bumi. Okey, ketepatan bagi bumi adalah 5.5. Okey, dia lebih kurang dengan Utarik dengan Zuhrah. Okey, tapi bila mai planet yang jauh dengan matahari, okey, ketepatan dia makin rendah. Okey, tarikan graviti pula. Okey, bila Zuhrah, okey, Zuhrah dia lebih kurang dengan bumi. Okey, makin planet tu makin jauh, okey, dia punya tarikan graviti dia makin besar. Maksudnya tarikan graviti tu makin kuat. Okey. Okey, tarikan graviti bumi nilai dia adalah 9.8 meter per saat kuasa 2. Okey, ms tolak 2 duduk di atas ni. Okey, ini makna jika kita melepaskan sesuatu objek pada sesuatu ketinggian, objek itu akan jatuh pada pecutan 9.8 meter per saat pada setiap saat. Maksudnya kalau kita baling bola, okey, bola tu akan jatuh ke bawah pada kadar pecutannya 9.8 meter, lebih kurang 10 meter lah setiap saat, 10 meter. Okey, itu maksud dia. Okey, so kalau korang tanya tarikan graviti bumi berapa nilai dia? 9.8 meter per saat kuasa 2. Okey, tarikan graviti planet Utarik dan Marikh lebih rendah. Okey, Zuhrah pula hampir sama dengan bumi sebab jisim dia hampir sama dengan bumi. Okey, kamu boleh tengok kat sini ya. Dia cerita balik dia yang tu. Boleh tengok yang ni. Okey, Zuhrah lebih kurang bumi. Okey, hal lain tu dia ni lah. Okey, dia berbeza. Okey. Okey, Mushtari tarikan graviti dia sangat tinggi kerana jisimnya sangat besar walaupun ketepatannya sangat rendah. Kita buat ni masuk. Okey, walaupun Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai jisim yang sangat besar, okey, tarikan graviti planet ini tidak terlalu tinggi berbanding dengan bumi kerana mempunyai ketepatan yang rendah. Okey. Seterusnya, hubungan jarak masa dan kelajuan. Okey. Semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin banyak masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey. Kalau Utarik dia dekat dengan matahari. So dia punya masa dia untuk lengkapkan satu pusingan dia tu, okey, mengelilingi matahari hanya 88 hari. Okey, kalau bumi kita kata apa? 365 hari bersamaan dengan setahun, ya. Okey, okey, nampak ni. Kalau Neptun 164.8 tahun, barulah dia lengkap mengelilingi matahari. Bayangkanlah 100 tahun lebih. Okey. Ni tahun Kalau yang ni hari. Sebab apa? Sebab orbit dia kecil. Sebab dia dekat dengan matahari. Kalau orbit yang besar ataupun jauh daripada matahari, dia akan ambil masa yang lagi lama. Okey, semua ada dalam buku teks ni. 258, 259. Jadual dia sama sahaja. Okey. Okey, Utarik paling dekat. Ni dia cerita balik lah. Cerita balik benda ni. Okey. Cerita balik benda ni. Okey. Utarik paling dekat sebab dia memang masa 88 hari saja. Okey, manakala Neptun 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey, setiap orang kata apa? Setiap planet ni dia ada orbit dia tersendiri. Dia tak boleh masuk jalan orang, masuk jalan orang habis lah, belaga habis lah. Okey.
Okey, seterusnya muka surat 260. Okey, nak pun habis tajuk ni. Okey, 260. Arah putaran magnet. Okey, semua planet dalam sistem suria berputar pada paksinya pada sudut kecondongan yang berbeza. Semua planet berputar dari barat ke timur kecuali Zuhrah dan Uranus. Okey. Jadi bumi pun berputar daripada barat ke timur. Sebab itulah belah timur tu dia menerima cahaya matahari dulu. Okey. Tapi dia berputar daripada barat ke timur. Timur dapat matahari dulu. Okey, Zuhrah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus berputar pada sisinya. Okey, sekejap kita tengok gambar ni. Ni. Okey, semua planet berputar dari barat ke timur. Kecuali apa? Zuhrah dan juga Uranus. Okey. Okey, Zuhrah daripada timur. Okey, barat belah kiri nah. Barat belah kiri kamu nah. Okey, timur belah kanan. Nampak semua. Semua pusing daripada barat ke timur. Okey, kecuali Zuhrah dan juga Uranus. Nampak Uranus dia pusing terus. Nampak tu. Okey, dan juga tahap kecondongan dia yang ni. Nampak dia pusing condong dia tu nampak. Kalau Marikh 25 darjah, bumi 23. Zuhrah ni dia pusing 117 darjah. Okey. Nampak Mushtari dia macam straight sikit sebab dia punya sudut kecondongan dia hanya 3 darjah. Okey. Tapi Uranus nampak 98 darjah sebab tu dia pusing pi macam nak ke ni dah. Dia nak duduk macam tu. Okey. Ingat setiap planet berputar dari barat ke timur kecuali Zuhrah dan juga Uranus. Okey, situasi hipotetikal berkaitan dengan sistem suria. Okey, kita tahu bahawa putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam, pasang surut air, laut dan pelbagai lagi fenomena bumi. Okey, maksudnya situasi berdasarkan inilah fenomena yang berlakulah akibat putaran bumi. Okey. Okey, apakah yang akan berlaku jika bumi berputar perlahan atau berhenti berputar? Okey. Jadi yang ni boleh tengok muka surat 260. Okey. Waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Contohnya Malaysia, sebelum ni kita 12 jam siang, 12 jam malam, betul? Tapi kalau kata bumi tu berputar dengan perlahan ataupun berhenti terus, apa jadi? Okey. Yalah, kalau dari segi agama yang itulah. Okey, yang ni kalau dari segi sains lah. Apa dia? Ya. Okey, maksudnya bahagian bumi yang menghadap matahari tu dia mengalami waktu siang yang lama. Bahagian yang tak menghadap matahari tu akan mengalami waktu malam yang panjang. Okey, pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Kalau kata menerima cahaya matahari yang lama, kemungkinan pokok tu tak boleh hidup kan. Kita pun orang kata apa? Panas. Okey, waktu berlaku pasang surut air berubah. Okey, suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin. Okey. Habis dah yang tu. Okey, ni 4 akibat dia nah. Kalau bumi berputar perlahan atau berhenti berputar. Okey, seterusnya, apakah satelit semula jadi? Okey, satelit semula jadi bumi adalah bulan. Okey, satelit semula jadi merupakan jasad yang mengelilingi planet dengan orbitnya sendiri. Bulan merupakan satu-satunya satelit semula jadi bumi. Okey, bumi dia ada orbit dia untuk berputar mengelilingi matahari dan dekat bumi ada bulan. Okey, bulan pun dia ada dia punya orbit dia tersendiri supaya dapat mengelilingi bumi. Sebab itulah kita boleh nampak bulan tu bentuk dia berbeza dalam masa sebulan. Okey, sebab putaran bulan mengelilingi bumi. Okey, bagaimanakah keadaan dan rupa bentuk bumi berada di bulan? Okey, kalau kita duduk kat bulan kat sini. Okey, kita duduk kat bulan kita tengok bumi. Nampak dia macam sekerat macam tu kan. Okey, sama seperti bumi,
Bulan juga berputar pada paksinya. Pada masa yang sama, bulan juga turut beredar mengelilingi bumi pada orbitnya. Okey, tempoh masa putaran bulan mengelilingi bumi adalah lebih kurang 27 hari bersamaan dengan satu bulan. Okey, oleh itu permukaan bulan yang sama akan menghadap ke arah bumi pada setiap masa. Saiz bumi adalah 4 kali ganda berbanding saiz bulan. Okey, dia nak cerita yang ni kata bulan mengelilingi bumi. Okey, maksudnya bulan nak lengkapkan dia punya putaran tu ataupun putaran mengelilingi bumi tu dalam masa sebulan. Okey, sebab itulah bila kita kat bumi kita boleh nampak saat bulan sabit, lepas tu bulan apa? Bulan penuh, kan? Okey, bumi sebagai planet untuk kehidupan. Muka surat 261. Okey, setakat ni bumi adalah satu-satunya planet yang ada kehidupan. Okey. Bumi dapat menampung hidupan kerana beberapa faktor seperti dia apa? Ada air, ada sumber mineral, suhu permukaan dan kandungan atmosferanya. Okey, tengok satu-satu lah. Okey, ciri bumi yang pertama, tarikan graviti yang menarik bumi, objek di bumi supaya tidak melayang ke angkasa lepas. Okey, mengandungi kandungan air yang banyak. Okey, mempunyai kandungan oksigen yang tinggi. Okey, julat suhu yang sesuai iaitu tidak terlalu panas atau terlalu sejuk. Okey, dia ada atmosfera yang dapat menghalang sinar yang berbahaya sampai ke bumi. Okey, menerima cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Orang kata ciri-ciri bumi inilah yang okey untuk apa? Untuk hidupan hidup. Okey, kalau berbanding dengan planet lain. Okey. Cintailah bumi kita. Okey, pertambahan populasi manusia telah menyebabkan aktiviti penerokaan laut dan tanah kian pesat. Okey, jadi apa jadi? So, dia boleh menyebabkan jejak ekologi. Okey, jejak ekologi merupakan ukuran nisbah sumber bagi 6 kawasan iaitu jejak karbon, kawasan binaan, hutan, kawasan pertanian, kawasan peternakan, perikanan dan dalam bentuk tapak kaki manusia. Okey, nampak ni tapak kaki? Jejak ekologi. Jejak tu mewakili kaki. Okey, jadi dekat jejak ekologi ni, dekat tapak kaki ni kita ada kawasan pertanian, forest product. Okey, lepas tu carbon footprint. Yang ni carbon footprint ni, jejak karbon ni. Okey, yang ni yang bahagian orang kata apa? Yang menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, lepas tu kita ada pertanian. Okey, lepas tu peternakan. Okey, lepas tu kita ada kawasan binaan dan juga kawasan perikanan. Okey, daripada jejak ekologi ni kita boleh tahu sumber. Okey, sumber dekat alam kita tu. Jika jejak ekologi melebihi kemampuan bumi untuk memperbaharui sumber, bumi akan kehabisan sumber. Maksudnya kalau kata kawasan binaan tu lebih banyak daripada pertanian, jadi tak boleh nak ni lah, tak boleh nak balance lah. Jika ekologi berbeza daripada jejak ekologi berbeza daripada sebuah negara dengan negara yang lain. Okey, ni. Okey, ukuran kemampuan air dan tanah menyediakan sumber yang diperlukan oleh manusia iaitu makanan, minuman, kediaman dan lain-lain serta kemampuan bumi untuk menyerap semua bahan-bahan manusia lalu menghasilkan semula sumber sesudah mereka menggunakannya. Okey. Inilah jejak ekologi lah, dia diwakili oleh tapak kaki. Okey, boleh tengok ni yang ni. Ujung ni dekat jari ni adalah kawasan perikanan. Dekat bahagian tumit kita tu kawasan pertanian. Okey, lepas tu yang ni yang menghasilkan karbon. Okey, kamu boleh tengok satu-satu lah, ada dalam buku teks. Buku teks muka surat 264. Okey, maksudnya apa yang kita guna tu bumi boleh tak hasilkan balik. Tu maksud dia. Okey, yang ni muka surat 264. Okey, tengok kat sini, bawah ni. Muka surat 264, 1961, nampak tak? Dia punya jejak ekologi dia kecil, tapak kaki dia kecil. Sebab apa?
Sebab kita tak guna banyak lagi sumber yang dekat bumi. Okey, Mai 2012, nampak? Tapak kaki tu sama besar dengan bumi dan jari kat luar tu dah terkeluar dah. Maksudnya apa? Kita dah guna dah banyak sumber dekat bumi. Okey. Kita masuk jejak ekologi. Kita nak tengok bumi boleh tak hasilkan balik atau perbaharui balik apa yang kita dah guna. Nampak sumber ni semua sumber. Okey, lepas tu kita guna untuk apa? Untuk tenaga, penempatan, kayu dan kertas, makanan dan sumber gentian dan juga makanan laut. Okey, lepas tu daripada ni akan jadi bahan buangan. Lepas tu bumi akan hasilkan balik, dia akan guna balik. Itulah termasuknya jejak ekologi. Okey, tamat.